Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Jakarta, singgah sejenak di Bekasi. Assalamualaikum semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nurul Najwa binti Muhammad Syukur, pemegang nombor matrik D2021095948. Saya merupakan pelajar ISMP Kimia dari Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya akan memberikan pengucapan awam yang bertajuk Faktor Gaya Pemakanan Punca Peningkatan Penghidap Diabetes dalam Golongan Muda di Negara Malaysia. Sebanyak 2.6 juta penduduk Malaysia didapati penghidap diabetes susulan pendedahan oleh Kaji Selidik Kesihatan dan Morbiditi Nasional iaitu NHMS. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Seri Dr. Hassan Abdul Rahman berkata, perangkaan daripada NHMS menunjukkan pesakit diabetes di Malaysia meningkat kepada 31% dalam hanya 5 tahun. Berbanding peningkatan 11.6% pada 2006 bagi setiap orang dewasa Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas. Penyakit diabetes kian meningkat seperti penyakit kardiovaskular yang lain seperti penyakit jantung, tekanan darah, darah tinggi dan stroke. Setakat ini, seramai 657,839 pesakit berdaftar di National Diabetes Registry iaitu NDR dan hampir semua pesakit didiagnos dengan diabetes mellitus jenis 2 atau T2DM. Penyakit diabetes bukan sahaja memberi kesan negatif terhadap kualiti hidup dan kos penjagaan kesihatan tetapi juga menambah beban ekonomi individu, keluarga serta masyarakat selain mengurangkan produktiviti negara. Oleh hal yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin perlulah menyelidik faktor-faktor yang membawa kepada peningkatan kadar diabetes di negara kita. Jadi, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan diabetes dalam kalangan golongan orang muda di Malaysia? Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan diabetes dalam kalangan golongan orang muda di Malaysia ialah pengambilan gula secara berlebihan dalam makanan dan minuman. Jika ditelusuri, pengambilan tenaga harian yang berlebihan dalam jangka masa yang panjang boleh meningkatkan berat badan dan menyebabkan obesiti. Keadaan ini akan menjadi lebih serius sekiranya diet harian adalah tinggi lemak dan kurangnya aktiviti fizikal yang dilakukan. Gula adalah karbohidrat ringkas yang membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap oleh tubuh. Secara semula jadi, gula boleh didapati dalam makanan yang mengandungi karbohidrat seperti nasi, mi, roti, pasta dan ubi-ubian. Gula juga terdapat dalam bentuk fruktosa dan susu dalam bentuk laktosa. Obesiti atau berat badan yang berlebihan meningkatkan risiko untuk mendapat pelbagai jenis penyakit kronik seperti darah tinggi, sakit jantung. Hal ini terjadi kerana sebahagian besar golongan muda kini tidak mementingkan jumlah gula yang diambil oleh badan kita dalam masa sehari. Misalnya, jika dilihat di mana-mana pasaraya, kebanyakan golongan muda membeli makanan tanpa melihat jumlah gula, kalori dan lemak yang terdapat dalam makanan tersebut. Berbeza dengan golongan yang lebih tua yang amat mementingkan jumlah gula, kalori dan lemak yang diambil dalam pemakanan seharian mereka. Jelaslah bahawa pengambilan gula yang berlebihan dalam kalangan golongan orang muda akan meningkatkan kadar obesiti di negara kita. Oleh itu, kempen Mari Hidup Sihat haruslah diadakan agar golongan muda kini lebih prihatin akan gaya pemakanan supaya kadar obesiti dapat dikawal. Faktor yang kedua pula ialah makan tidak mengikut waktu makan. Menurut Azlan Abdullah, makan tidak mengikut waktu makan juga akan menyumbang besar kepada faktor peningkatan diabetes dalam kalangan golongan orang muda. Rentetan daripada senario itu, penjadualan waktu amatlah penting agar dapat mengurangkan kadar diabetes
dalam negara kita. Item mengenai waktu makan bertujuan mengesan jadual pemakanan yang betul bagi sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Lazimnya, jadual makan yang terbaik adalah antara jam 8 hingga 9 pagi untuk sarapan pagi, 12 hingga 5 petang untuk makan tengah hari dan 7 hingga 8 malam untuk makan malam. Misalnya, berdasarkan kajian, terdapat golongan muda yang tidak mementingkan waktu makan kerana mereka dengan alasan mereka penat bekerja. Sebagai contoh, golongan ini lebih gemar mengabaikan sarapan pagi dan juga makan pada lewat tengah malam. Sarapan pagi merupakan makanan pertama kita setiap hari. Ianya penting untuk kita bersarapan kerana ia akan mengembalikan nutrien yang dibakar semasa kita sedang tidur dan memberi tenaga untuk kerja sepanjang hari. Dalam pada itu, golongan muda ini perlulah mengubah waktu makan mengikut waktu makan yang betul. Hal ini agar kadar pengambilan makan tidak mengikut waktu akan dapat diatasi dalam kalangan golongan orang muda. Selain itu, kerjasama antara golongan orang muda amatlah diperlukan supaya masalah makan tidak mengikut waktu akan dapat diatasi dengan segera. Oleh sebab itu, golongan muda perlulah berganding bahu untuk mengubah waktu makan malam agar dapat memiliki tubuh yang ideal. Faktor yang terakhir pula ialah kurang melakukan aktiviti fizikal. Menurut Syamimi Azizan, gaya hidup kurang aktif dari segi senaman dan aktiviti fizikal juga menyumbang pada peningkatan penyakit diabetes. Hal ini demikian kerana walaupun hanya selama 15 minit sahaja seseorang yang menghidap penyakit diabetes melakukan senaman, ianya sudah cukup untuk membantu seseorang itu mengawal penyakitnya. Contohnya, peningkatan tahap glukosa darah iaitu hyperglycemia melebihi tahap jangkauan biasa, tetapi kurang daripada had diagnosis kencing manis adalah keadaan pradiabetes. Pentakrifan pradiabetes mempunyai kesan penting dalam kesihatan awam pada peringkat ini. Oleh itu, kerjasama dari semua pihak amatlah penting untuk menjaga waktu makan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Untuk mereka yang mengidap pradiabetes akan boleh kembali ke paras gula darah normal jika mengamalkan aktiviti hidup yang sihat. Sesetengah individu juga boleh diberikan ubat-ubatan seperti metformin berserta preskripsi diet dan senaman yang perlu diamalkan setiap hari bagi menghindari penyakit itu. Oleh itu, kerajaan haruslah mewujudkan kempen kesedaran mari cegah penyakit diabetes dengan bersenam untuk orang ramai agar mereka sedar akan pentingnya bersenam. Akhirul kalam, dengan menjaga cara pemakanan yang betul dan mengamalkan gaya pemakanan yang sihat, punca peningkatan diabetes dalam kalangan golongan orang muda di Malaysia pasti akan dapat dikawal. Oleh itu, penyebaran tentang kesihatan perlulah disebarkan dalam banyak sumber. Contohnya media bercetak, bahan bercetak dan juga media elektronik. Oleh itu, semua pihak yang terbabit haruslah sentiasa memastikan bahawa penyebaran ini diterima oleh golongan orang muda. Oleh hal yang demikian, laman web responden juga perlu dibuat agar kita tahu seberapa ramai yang cuba untuk mempraktikkan amalan gaya hidup sihat ini agar kita dapat berganding bahu untuk memastikan kadar peningkatan diabetes dalam golongan orang muda di Malaysia dapat dikawal dengan kadar segera. Sebelum mengakhiri pengucapan awam saya ini, terdapat serangkap pantun yang ingin saya kongsikan bersama anda semua. Terimalah. Anak ikan di dalam sampan, terkena jerat, dek bubur rotan. Janganlah makan berlebih-lebihan, nanti mudarat seluruh badan. Sekian.